المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. Faslun, bermula sebab yang jadi hadas kecil itu salah satu daripada 4 perkara. Asbabul hadas, ataupun dalam sebahagian kitab dia panggil nawaqidul wudu. Ini pun ada beza juga kan. Dan sebab hadas ni dia ada beza sikit dengan nawaqidul wudu. Tak apalah, itu dalam furu' masail ada bahasannya tu. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kita ni, perkara yang membatalkan wudu ni ada 4 ataupun 5 perkara saja. Yang ni berlaku salah satu daripada 4 perkara, maka batallah wudu ataupun ayat semayang kita ni. Pertamanya daripada 4 perkara tu hilang akal. Hilang kewarasan akal. Kewarasan memikir. Akal ni kita bahas dah. Nurun khalaqahullahu fi qalbin lahu syu'a'un muttasilu bid-dimag. Cahaya yang Allah jadikan dalam hati dan dia ada perhubungan dengan otak kepala kita ni. Ini akal. Jadi hilang akal tu dengan sebab gila. Sebab jadi gila. Ini batal wudu. Hilang akal sebab apabila akal hilang, kita dah tak boleh nak kawal dan kita tak sedar apa benda yang keluar daripada salah satu daripada 2 jalan kita. Jadi hilang pertimbangan akal, pengawalan tubuh badan, kita dah tak sedar diri. Jadi hilang akal ni menyebabkan batal semayang, batal ayat semayang. Orang yang melatah hilang akal tak? Melatah hilang akal. Kalau nak kata tak hilang akal, dia bukan sedar. Kan orang latah kan. Kadang kita kata ceruk ayat dia, ceruk. Londeh kain. Londeh. Kan, kita tak sedar. Tu jangan kita duk tweet. Duk melawak dengan orang latah. Dia ambil semayang, nak semayang, kita cek dia. Sial dah nak ambil semayang lain. Dia imbah. Belah gila. Dia tak gila tapi dia imbah. Untuk guru kata orang latah ni dia imbah gila. Bukan makna imbah gila ni, makna kewarasan akal dia. Latah tu. Banyak orang kan, kadang-kadang kawan nak semayang kita dia cek. Kadang orang tua ni dia rajin melawak kan. Tu imbah. Untuk guru kata imbah. Tanya anak murid, cik dia kata imbah. Cik dia sebut betul kan. Atau mabuk. Sebab yang kedua yang menjadikan hilang akal tu, iaitu mabuk. Mabuk pun hilang kewarasan akal juga. Sama ada mabuk dengan sengaja ataupun mabuk tak sengaja. Mabuk sengaja pergi makan, sengaja pergi makan. Kan dadah ke, makan arak ke, makan apa saja yang memabukkan ke, terung punggang ke. Orang Kedah ada terung punggang. Makan tu penin bala. Ayam akak Pinang lah. Dua perkenal orang boleh akak Pinang. Boleh akak Pinang rendam. Boleh tu berjamu campur dengan kopi. Kawan makan lena pun tu. Mabuk. Kalau kuat sikit duduk tu. Tak kuat lena terus. Atau lena. Lena mana? Lena yang tiada tetap pampang punggungnya pada tempat duduknya. Cik kata, lena yang macam mana batal semayang? Lena campur tak tetap papan punggung.
Kena ada dua benda tu. Kalau lena, tapi tetap papan punggung tak batal. Kalau tetap papan punggung tak lena tak batal. Tetap papan punggung lena pun tak batal. Ada adalah hadis kan, para sahabat ni duk tunggu Rasulullah keluar mayang subuh tu. Mengerah dia. Tapi bila Rasulullah keluar bila iqamah semua pakat bangkit sembahyang. Kalau batal Nabi suruh pergi sembahyang lah. Dia pergi tetap papan punggung, mana rapat papan punggung. Lena sambil duduk lah maksudnya. Kan duduk rapat lah. Kalau duduk menyenggang batal terangkat papan punggung. Ainani wika usahi faman nama falyatawadda. Nabi kata mata tu pengikat bagi lubang dubur. Siapa-siapa yang lena maka hendaklah ambil sembahyang lain. Pasal dia tak boleh tahu dah. Kan bang dubur dia ni keluar angin tak keluar angin dia tak sedar dah. Nah, dia jadi di situ tempat makan mazannah. Jadi dikira orang yang lena tidak tetap papan punggung ni batal ayat sembahyang dah. Lena sambil duduk tak apalah, tetap papan punggung rapat lah maksud dah. Rapat apa? Yang tiada tetap papan punggung tak rapat. Kalau punggung rapat tak apa. Lena api mengerah api. Dia lena dia beza dengan mengantuk. Kalau mengantuk ni dia mana maksud lena ni lena bukan lena mesti tidur. Tidur tak mesti lena. Kalau lena mesti dah tidur. Sebab kalau tidur dia tak mesti lena. Sebab kita ada kali bunyi suara tu bunyi tapi kita tak tahuan lah orang cakap apa kan. Tapi dengar. Tu tak betul lagi. Sampai ruyup. Tu baru betul. Kalau terangkat papan punggung. Atau pitam. Ni sebab hilang akal. Kan? Pitam. Walaupun pitam tu tak lama. Dan jikalau tetap tempat duduknya sekalipun, ini rojok pada masalah pitam. Pitam dia tak kira duduk ke tak duduk, dalam apa keadaan pun bila kata pitam, dia hilang akal terus. Dan kalau lena dia tak terhilang akal. Imam Ghazali kata lena ni tertutup akal dia. Beza tertutup dengan hilang. Kalau hilang nak main balik lambat. Tunggu masa dia. Baru dia main balik. Tapi kalau tertutup, boleh segera kita bukakan akal tu. Mana kita gerak dia sedap. Okay, ya? Tapi kalau pitam, jangan duk gerak. Lagi tak hilang dia punya pitam tu kan, kita takkan sedap. Jadi jadi batal ayat sembahyang kita lah. Walaupun kita duduk dalam keadaan duduk, pitam. Batal ayat sembahyang kita. Kalau yang lagi yang Tapi telinga kita masih boleh dengar kan. Tapi telinga boleh dengar lagi tak? Dia pemikiran kita boleh fikir. Cuma kita penin je. Kan? Tapi telinga kita boleh dengar lagi. Cuma tak ketahuan orang kata apa kan. Tak apa lagi. Kalau tak ada penin musi ni tak apa lagi. Tapi kalau sampai loop, tu baru batal ayat sembahyang kita. Ni pitam ni pitam terus ya. Bukan separa pitam. Kalau separa pitam dia jadi nak pitam kan. Tu tak apa lagi. Bila pejam saja pitam, tu baru batal. Tu satu. Dan keduanya keluar suatu. Suatu ni umum. Maksud keluar satu ni keluar apa saja. Tak kira keluar tu sama ada pada ghalib ataupun tak ghalib. Mana ghalib ni kebiasaan, kubur-dubur ni keluar najis. Dan walaupun yang keluar tu bukan najis sekalipun. Tu umum. Suatu syai'un tu kharaja syai'un, keluar suatu syai'un tu umum. Nakirah. Apa makna umum? Makna tak kira keluar apa pun. Sama ada keluar hak suci ke, benar tak suci ke, tak cakap. Janji kata keluar Bila kata keluar, tak termasuklah masuk. Kalau masuk tak batal. Macam dia kata ni kan. Masuk. Keluar sesuatu daripada dua jalan. Ma kharja minas sabilain. Maka tak masuk di bawah kata keluar, iaitu masuk. Kita berubat dalam kemaluan kita kan. Tak betul. Tapi syarat jangan pegang lah. Ataupun pegang kita berlapik. Itu tak betul. Sebab yang nak kata batal ni, ma kharaja minas sabilain. Keluar apa sahaja daripada kubul orang yang hidup. Dia kait. Mesti syarat dia kubul. Lain pada kubul, tak apa. Kubul ni kemaluan depan kita lah.
Dubur ada tak sini? Dubur ada belakang. Keluar sesuatu daripada kubul. Kubul ni kemaluan depan. Orang yang hidup, syarat dia daripada orang yang hidup. Kalau keluar daripada kubul tapi bagi orang yang mati, itu tak betul. Macam kita mandi mayat. Lepas daripada kita mandi mayat dan kita ambil air sembahyang bagi kat dia kan. Tiba-tiba gaya kita nak kapan dia keluar. Air kencing dia mesti keluar lagi. Tak perlu ulang lah. Sebab yang kata jadi batai ayat sembahyang ni yang keluar daripada orang yang hidup. Kita dah meninggal tak ada masalah, tak batai dah. Mana maksud kata tak ada masalah ni, tak perlu ulang lah ambil ayat sembahyang tu. Kan kita mandi mayat, sunat kita ambil ayat sembahyang dulu. Kan ambil ayat sembahyang baru kita mandi dah. Lepas pada kita mandi tiba-tiba keluar lagi najis lah apa. Tak perlu ulang lah. Sebab itu tidak membatalkan wuduk ni. Dia kait di sini kubul, iaitu kemaluan bagi orang yang hidup, dan perempuan, sama ada laki-laki dan perempuan. Dan jikalau kanak-kanak yang belum mumayyiz sekalipun. Walaupun yang keluar tu daripada budak-budak kecil sekalipun. Mumayyiz ni kemuncak dia 7 tahun lah. Dikira mumayyiz ni makna pandai membeza. Pandai membeza ni ulama kata lagu mana tanda dia? Tanda dia kata pandai membeza, sebagai ulama kata dia tahu dah beza hak mana baik mana buruk. Sebagai ulama kata tahu hak mana kiri kanan. Kan? Dalam bahasa lain kita kata budak-budak mumayyiz ni budak-budak yang kalau dia pi basuh kencing berak kita harap dah. Kita tak perlu pi duk cek tengok kan dia basuh elok lah. Kalau kita bagi makan nasi pun dia tak lekat lah. Tok ikan pun dia perisi, dia tak makan tulang lah. Itu baru nama mumayyiz. Mumayyiz ni sampai berapa? Kemuncak dia paling lewat 7 tahun. Kalau 7 tahun pun tak reti lagi, makna budak tu dah masalah. Kan? Dia tak apa sihat lah dari segi yang akal dia tu. Tapi kadang-kadang budak-budak ni 4 tahun tu boleh dah. Kan? Kita bagi dia basuh kencing berak, kita mula-mula kita tengok kan. Dia basuh cuci tak. Dia tak nasi buah luk dia makan, kita tak bimbang lah. Takut lekat ke apa, 4-5 tahun lah. Walaupun budak-budak macam tu sekalipun, kalau keluar air kencing ataupun apa sahaja daripada kubul dia, maka batal sembahyang. Batal ayat sembahyang. Timbul soalan, awak budak-budak boleh ambil sembahyang ke? Ini masalah wali ambil kat dia lah. Budak-budak kalau dia ambil sembahyang pun tak sah. Kan, umur 2-3 tahun pergi ambil sembahyang. Dia ambil sembahyang pun tak sah. Sebab apa tak sah? Dia bukan ahliyatul lil ibadah. Kan, dia kena wali. Macam budak-budak kita nak bawa tawaf, sama ada tawaf haji ataupun umrah, kita bawa budak-budak yang tak memayyiz, maka wali kena niat kat dia, wali kena ambil sembahyang kat dia. Ataupun wali wakil kat siapa-siapa kan, pak menakan dia ke, adik-beradik dia api sekali yang nak dukung budak tu bawa tawaf ke, maka dia itulah yang tolong niat ambil sembahyang dan juga tolong niat masa tawaf kat dia tu. Tu dia kata tu, walaupun budak-budak macam tu sekalipun batal wuduknya, melainkan ni kecuali lah istisna pada kata keluar sesuatu daripada kubul tu. Jadi ada juga pengecualian dia, mana tak batal ayat sembahyang. Dia tak ada tafriq. Kita kena buat tafriq sendiri. Melainkan mani dirinya, mani bagi diri dia sendiri. Mana? Bagi setiap orang ni nisbah mani diri dia. Bukanlah mani orang lain. Kalau keluar daripada kemaluan dia mani orang lain, itu batal. Kan? Illal mani, kecuali mani, maksud mani diri dia. Mani pula yang mula keluarnya keluar mani, yang tidak bercampur dengan mani orang lain. Itu syarat dia. Kalau keluar juga mani, tapi mani dia berserta dengan mani suami dia, itu batal. Sebab mani suami dia tu dia panggil mani orang lain. Lagi pula syarat dia, mani yang mula-mula keluar
Mani yang mula-mula keluar. Lagu benar tak kita tengok? Maka keluar dengan kata yang mula keluar itu oleh keluar yang kedua. Mana keluar kali kedua? Lagu mana yang kata keluar kali kedua? Seperti dibubuh balik mani yang keluar itu, kemudian keluar pula mani yang dibubuh balik itu. Itu maksud. Bukan maksud kata bila keluar mani, bukan pancutan yang pertama tu tak batal. Pancutan yang kedua batal dah. Pancutan yang kedua tetap yang pertama. Sebab mani yang keluar dulu tu mani lain. Hak keluar kali kedua mani lain. Bukan mani hak keluar tadi. Masih nisbah dengan mani tu yang pertama juga. Walaupun dia keluar mani 10 kali pun. Kan, kali pertama dia pancut keluar. Kali kedua dia pancut keluar. Tetap tak batal ayat sembahyang. Kan, cuma bila mani keluar, dia sabit mani wajib lah. Kan, ma aujaba amrain bi umumihi la yujibu ma dalam kaedah fiqh. Ma aujaba bi a'dhamu amrain bi khususihi la yujibu ahwanahuma bi umumihi. Kaedah fiqh ada. Kan, sesuatu yang mana ada dua sebab, sebab kecil, sebab besar. Kan, makna kalau keluar mani dia menyebabkan wajib mandi, dan dia juga asalnya kalau keluar kira nisbah keluar sesuatu pada dua jalan batal ayat sembahyang. Di antara batal ayat sembahyang dengan kita kata mandi hak mana lebih besar. Mandi lebih besar, maka dia menggugurkan hak kecil. Macam bab hudud lah. Orang yang berzina dia mesti pegang perempuan tu. Tak pegang perempuan tu nak zina pula. Jadi dalam Islam, orang yang memegang perempuan yang bukan mahram dihukumkan takzir. Tapi disebabkan sabitnya hukum had dia lebih besar daripada takzir, maka digugurkan takzir sabit had. Patut takzir pun takzir, hudud pun kena. Tapi ma aujaba bi a'dhamil amrain, dia sabit besar. Dia sabit besar maksudnya dia kena hukum hudud, maka hukum takzir dia lebih ringan. Gugur hukum hudud. Macam ni, apabila sabitlah mandi wajib, maka batal ayat sembahyang tak lekat lah. Pasal apa? Pasal besarnya mandi wajib lagi. Itu kaedah dia gitu. Itu yang dia kata, maka keluar dengan kata yang mula keluar itu. Melainkan mani dirinya yang mula keluar, yang tiada bercampur dengan mani orang lain, maka tiada batal sembahyang. Kena buat ni. Ada itu tak ada? Tak ada kena tambah. Tu tak buat. Tu tak tulis, dia panggil tafriq mahzuf. Dia dalam kaedah kitab Jawi, tiap-tiap ela mesti ada tafriq. Melainkan tu ela. Mana tafriq dah? Tak ada. Tak ada, nak tambah lagi. Ada kaedah lah dalam kitab Jawi. Kalau dalam kitab Arab pun dia kata tiap-tiap jumlah yang ada istisna, yang tidak dibawa tafriqnya, maka hendaklah ditakdirkan tafriqnya. Di sini dia kata tengok, melainkan mani dirinya, kecuali mani diri yang mula keluar tak bercampur. Awak jadi ke mana? Maka tiada batal sembahyang, ayat sembahyang. Kena takdir ke diri. Itu nahu lah kan. Kena baca kitab Jawi pun jangan kan. Dia ada kaedah-kaedah dia. Maka keluar, ni dia nak tafriq pada kata tu, keluar dengan kata keluar suatu yang mula keluar. Keluar. Dia nak tafriq pada kata yang mula keluar. Tafriq ela tak ada. Kena takdir lah. Kan? Lagu mana lagu ni? Melainkan mani dirinya yang mula keluarnya. Nya mani. Yang tiada bercampur. Sifat bagi mani itu pula. Yang tiada bercampur dengan mani orang lain. Maka tiada batal wuduknya. Baru. Maka keluar dengan kata yang mula keluar itu. Baru kita baca balik tu. Kaedah dia gitu. Dalam kitab tak tulis lah kan. Tu kitab ni payah juga. Kalau kata tak kena cara kita baca, tak dapat dia punya natijah kan. Padahal kaedah tu ada, cuma kita tak faham kaedah kan. Kitab Jawi pun jangan lah, dia ikut kaedah Arab kan. Tak kena gaya, kita tak tahu mana jawapannya. Dia duk kecuali awak kecuali tu jadi lagu mana. Dia kena ada tafriq, kaedah dia gitu. Maka keluar dengan kata yang mula keluar, yakni mani yang mula keluar tu, keluar apa? Oleh keluar yang kedua, yakni seperti dibubuh balik mani yang keluar tu. Dia buh balik mani dia tu dalam kemaluan dia, keluar pula mani hak buh balik tu. Itu baru betul.
Yang tak batal mani yang mula keluar. Dia mai daripada saluran kita, dia keluar. Itu tak batal. Sebab hak tu mewajibkan mandi wajib. Maka iaitu batal wuduknya. Hak ni jawab pada kata maka keluar tu. Kan? Makna hak tu kalau keluar pula kali kedua, baru batal wuduk dah. Kan? Mandi wajib tak payahlah. Dan keluar dengan kata tiada bercampur dengan mani orang lain itu oleh mani dirinya yang bercampur dengan mani orang lain. Jadi kalau keluar yang kata tak batal wuduk, kalau keluar mani diri dia, tak termasuk dalam kata mani diri dengan masalah kalau mani dia bercampur dengan mani orang. Ni mani suami dia lah. Jadi kalau keluar mani dia sekali dengan mani suami, itu batal. Itu yang dia kata tu. Dan keluar dengan kata tiada bercampur dengan mani orang lain, itu keluar apa? Oleh mani dirinya yang bercampur dengan mani orang lain. Lagu mana? Seperti keluar alaqah. Alaqah ni hasil daripada bercampur dua mani. Mani laki-laki dengan mani perempuan. Mani laki-laki sama mani laki-laki tak boleh campur. Memang sunatullah Allah buat manusia ni. Mani laki-laki pesum dengan mani laki-laki, tobat tak jadi anak lah. Kan? Mani perempuan sama mani perempuan, kalau pesum dua-dua mani, suntik masuk di dalam rahim perempuan pun takkan dapat anak. Sebab dah menjadi sunatullah Allah buat manusia ni kena percantuman daripada dua jenis mani, iaitu mani ayah dan juga mani ibu, baru jadi orang. Dah 40 hari bercampur goi, makna proses dia akan bertukar summa yasiru alaqatan. Ni alaqah ni makna darah, yang mana darah ni akan berterusan proses dia. Kalau dia tak gugur, dia akan jadi budak. Dia panggil segumpal darah kejadian manusia, alaqah. Alaqah, segumpal darah kejadian manusia. Sekira-kira kalau darah tu tak keluar, darah ketui. Dia bukan cair. Alaqah ni darah ketui. Sopa kita ambil apa tu? Alaqah ni darah ketui, yang mana darah sudah sebati di antara mani laki-laki dan perempuan. Dia keluar berketui macam apa? Macam dadih tu. Kan agak-agak tu. Kena panggil apa agak-agak tak? Ngaku lah panggil moga-moga apa ke. Macam agak-agak tu, dia lebih macam tadi tu. Dia jadi berketui ke tu lah. Tu alaqah, darah pekat ataupun ketulan darah. Kalau tak kalau tak terbit lah, kita kata jadi budak kan, jadi budak alaqah. Ini pembahasan alaqah tengok dalam Zawahid Lu'lu'iyah dengan Majalis Susaniyah. Dia bahas bab hadis arba'in. Dan apa alaqah ni, lagu mana. Atau mudghah. Mudghah ni 40 hari selepas tu dia mani antara laki-laki perempuan. Bila bercampur masuk di dalam rahim, dia takkan bersatu lagi. Lama mana? 40 hari. Berasing di antara mani laki-laki, mani perempuan, dia tak campur lagi. Bila malaikat tanya, ya Allah, nak jadi manusia ke dengan mani ni? Tuhan perintah kata ya, barulah mani ni bercampur. Bercampur, gui apa semua. 40 hari dia akan bertukar menjadi alaqah. Selepas 40 hari dia akan bertukar menjadi mudghah. Mudghah ni seketui daging, semamah, bahasa Melayu, semamahan. Kerana kita ada ambil daging. Selalunya kalau kita kuti buat makan lauk besar ni kan. Maka mudghah sak ni kan. Mudghah sak ni. Tu saya makna mudghah. Ketui daging nak jadi orang tu. Daripada mani dia panggil amsyaj. Campur mani antara mak dengan ayah sampai dia berproses bertukar sampai menjadi alaqah, ketulan darah beku. Lepas daripada 40 hari proses tu dia bertukar cukup 40 hari dia akan menjadi mudghah. Mudghah ni kalau terjemah bahasa lah, alaqah ni segumpal darah. Kalau mudghah ni seketui daging. Mudghah ni mamah. Apa sempurna mamah? Makna kita kalau makan nasi,
kita kutih lauk tu untuk kita suap dengan nasi sak nah. Sak ni lah lebih kurang kan. Jadi benih nak jadi kita ni bertukar daripada darah dia diketih sak ni lah. Bukan besar. Jangan kita duk faham kata Tuhan buat daripada darah manfaat tu. Darah tu sak tu ya. Tak besar. Seketul daging. Ni. Ketul daging hasil percantuman dua mani. Tu dia panggil mudrah. Daging semamahan. Makna kita mamah untuk kita makan dengan nasi tu. Kita kutih lah, kita buat lauk kan, tu lah. Mana ada orang buat daging sak tu? Kan, sak tu kan. Kita kutih buat lauk kan, nyap. Apa tu? Tu mudrah. Tu keluar tu ni masalah gugak ni. Kan, maka batal wuduk serta wajib mandi wiladah. Batal ayat semayang. Batal ayat semayang sebab apa? Sebab bercampur mani orang lain. Wajib mani wiladah sebab apa? Sebab keluar mani. Kan? Nampak ilat dah. Kan? Pada masalah orang yang keguguran, ayat semayang pun batal. Lagi pula wajib dia mandi junub. Sebab apa? Misbah bagi batal wuduk sebab keluar mani orang lain. Iaitu alaqah tu campuran mani. Mani suami ada di situ. Mudrah pun begitu. Wajib mani wiladah dengan sebab keluar mani dah. Kan? Dia panggil mandi wiladah. Asal wiladah beranak lah. Ni gugak lah. Walaupun gugak sekalipun wajib mandi. Wajib mandi tu jika tiada berhubung dengan nifas. Kalau tak direct dengan nifas. Apa maksud tiada berhubung? Selepas daripada dia keluar dia punya keguguran, tidak panjang masa, maka kira berhubung antara nifas. Dia sekurang-kurang bersuci per hari. Bersuci. Ni haid. Haid kan nifas sama. 15 hari. 15 hari. Mana lepas dia beranak tu jangan bagi lebih 15 hari. Kalau keluar celah tu nama nifas. Bukan kata hari ni gugur mesti keluar hari ni juga. Kalau keluar esok tak nama nifas dah. Tu mana berhubung. Mana berhubung walaupun sengkang 2-3 hari lah. Kan? Kalau berhubung lagu tu kena tunggu bagi habis nifas lah. Yang kata wajib mandi tanpa ada nifas lah. Kalau nifas tak ada, lepas daripada gugur tu wajib mandi selalu kan? Tak sembahyang. Walid dia gitulah. Ada orang perempuan yang beranak tak ada nifas. Ada? Bisa dengar? Ada? Fatimah Zahra tak ada nifas. Dalam Bukhari kata beranak maghrib Aisyah sembahyang. Fatimah dia tak ada haid. Nifas tak ada. Dia kaedah dia bila haid tak ada, nifas tak ada. Dia tak akan ada haid tak ada, nifas ada tak ada. Kan? Bila ada haid adalah nifas. Bila ada nifas mestilah dia ni ada darah haid. Sebab darah haid dan nifas itu darah yang sama kan? Cuma dikira keluar waktu berbeza. Maka dihukumkan nifas. Nifas dia bersangkut dengan beranak, haid dia tak sangkut dengan beranak. Jika tiada berhubung dengan nifas, makna selepas daripada dia gugur ataupun dia beranak, kalaulah dalam masa 15 hari tak mai langsung darah, lebih 15 hari baru mai darah, maka dia wajib mandilah lepas daripada dia gugur atau beranak itu ni. Kebiasaan dia orang yang beranak sama ada operate ataupun beranak normal, tak lama lepas daripada tu dia akan mai darah lah. Darah nifas. Itu kalau tak berhubung lah. Kalau berhubung, maka jika berhubung dengan nifas, maka nanti mandi nifas. Mana nanti habis nifas lah. Nifas, kaedah dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurang 1 lahdah, sebanyak-banyak 40 hari. Dan sebanyak-banyak 60 hari. Ghalib 40 hari. Paling sikit 1 lahdah. Keluar sedah ya. Lepas tu tak keluar lah. Boleh jadi gitu. Sebab dia baru mengandung. Bila dia mengandung lebih kurang 2 bulan, makna darah dia yang tertahan dalam kandungan dia tak banyak. Biasanya orang mengandung ni 4 bulan darah dia tak mai haid. Tu darah 4 bulan tu yang nak jadi masalah nifas tu.
Boleh jadi dia baru ngendung. Kan tiba-tiba gugur, jatuh rebah apa ke, luruh mai segumpal darah. Bila keluar mai darah, Tok Bidan kata, tak ada lah, keluar dah ni. Kan? Lepas pada tu mai lah nipah 2-3 hari ya. Habis tu mandi. Sebab sekurang-kurang nipas satu dardah, sebanyak-banyak nipas 60 hari. Kebiasaan Ghalib dia 30-40 hari. Dia mengikut kita haid perempuan juga. Setengah perempuan 20 lebih ya. Kan, setengah perempuan 11 hari ya. Setengah perempuan 45 hari. Setengah perempuan hampir 60 hari. Dia tak sama. Maka masuk mandi wiladah. Maka nanti mandi nipah. Kalau mandi nipah nanti, maka masuk mandi wiladah. Termasuk sekali lah wiladah pun. Kan, sebab wiladah dengan nipas lebih besar nipas. Bila kita sabit hak besar, hak kecil masuk sekali. Itu kaedah dia. Atau keluar sesuatu daripada dubur, jalan belakang. Orang yang hidup, itu pun kait juga orang hidup. Kalau orang mati tak perlu ulang balik lah. Sama ada yang keluar itu angin, kan, angin. Atau suara. Angin tak ada, bunyi suara. Kan, dia terang-terang nak kentut, woi, bunyi tu. Kan. Angin tak ada pun, tapi jarang lah. Itu tak ada lah, ini contoh. Atau asap, tu dah, terbit asap. Dia nak buat contoh bagi kata sesuatu tu. Tak kira apa saja yang keluar lah. Maksud dia gitu. Atau cacin, maka batal wuduknya. Jadi kesimpulan dia, apa sahaja yang keluar melalui kubul dan dubur, semua itu menyebabkan seseorang itu batal wuduk dia. Habis. Kita baca laju sikit ni. Bab istinja kira lain. Bab nak wajib basuh tak wajib basuh, tu kira bab istinja nanti. Ni kita cerita dulu bab batal ayat sembahyang. Dan ketiganya yang batal wuduk itu sentuh lubang jubur manusia. Lubang jubur ni apa mana? Atas tempat bertangkup. Kita duduk kan terbuka jubur kita. Bila kita mangkit dari dia terkentup. Tahu tu? Ni. Kut sini bukan ni. Kut sini bukan batal yang sembahyang ni, tak batal. Cuma dalam i'anah dia sebut kalau kita sentuh garu kut sini, sunat ambil sembahyang lain. Kan? Ataupun kita sentuh kemaluan kita, tak termasuk kemaluan unsayain. Unsayain ni telok tak batal sembahyang kalau kita sentuh. Garu ke tak batal, pegang tak batal. Yang batal kemaluan. Ni nak bicara ni. Dan yang ketiganya daripada 4 perkara yang batal wuduk tu, sentuh lubang dubur. Di kitab Jawi ke tu. Dalam bahasa Arab dia panggil masun. Dia masun ni, lamsun ni. Masu farjihi man massa farjahu falyatawadda. Nabi kata, barang siapa yang menyentuh akan kemaluannya. Nabi tak sebut banyak massa. Ulama kaji lurah. Massa ni maksud apa? Massa ni makna menyentuh sesuatu dengan menggunakan tapak tangan. Tu bahasa Melayu panjang. Bahasa Arab massa. Ataupun masun, sentuh. Ni pendapat qaul yang jadid lah. Qaul qadim tak batal. Pendapat Imam Syafi'i masa di Iraq ataupun selain daripada Imam Syafi'i duduk di Mesir, semua pendapat tu dia panggil pendapat qaul jadid, qaul qadim. Dalam pendapat qaul qadim, sentuh halaqah dubur tak batal sebenarnya. Sebab tu tengok dalam kitab Tafrihus Sibyan, Tafrihul Insan. Tafrihul Insan kan, kitab karangan Tok Wajib ke serta bab qada ni mana tu pendapat Imam Syafi'i masa di Iraq, sentuh lubang jubur tak betul. Lubang jubur siapa? Lubang jubur manusia. Tu dia kait manusia. Mana kalau lubang jubur rebau jadi apa? Pasal lubang jubur rebau bukan manusia. Kan? Dia mesti lubang jubur manusia. Jin tak betul.
Tapi dengan syarat jin atas rupa jin. Kalau jin atas rupa manusia batal tak? Dengan jin batal, dia pun mukallaf juga. Kan nikah dengan jin ni qadha'ih kata sah. Kan? Tapi baik tak payahlah nikah dengan jin ni. Alat kelamin kita ni tak sesuai dengan mereka. Mereka pun tak sesuai dengan kita. Tak sama. Lubang jubur manusia iaitu yang kata tempat batai semayang tu kalau sentuh, yang bertangkup kelilingnya. Yakni waktu kita berdiri. Waktu kita duduk, lubang jubur kita terbuka. Kan? Kalau waktu kita berdiri, halaqah dubur kita akan terkatup. Tu sekitar tu. Adapun belah luar daripada tu, hak tu tak termasuk dalam kata halaqah dubur ni. Sentuh-sentuh tu dengan tapak tangan, yakni dengan sejuzuk daripada tapak tangan. Mestilah yang disentuh itu jubur, yang menyentuh itu tapak tangan. Baru batal. Kalau yang menyentuh itu bukan tapak tangan, belakang tangan, tak ada salah. Maksud tapak tangan ni betul-betul tapak. Hak ni tepi tapak tangan ni. Tunggu kata nak buat bagi mudah. Dua cara kita nak tahu kita bertuh tangan kita tang mana yang kata batal. Pertama kita tangkup dua ni. Hak mana yang bertemu antara tapak tangan kanan, tapak tangan kiri, kawasan tu lah yang kalau kita sentuh kemaluan ataupun dubur kita batal. Hak kot tepi ni. Tepi ni kan kena kan? Tak batal. Kalau gatal sangat tunjuk tu, taklah masalah kan? Tak betul. Sebab ini tak termasuk dalam kata massa. Massa ni menyentuh dengan tapak tangan. Ataupun satu cara lagi kita berbedak. Berbedak, kita tak tangan kat tengok. Mana kawasan kita yang kena bedak tu, kawasan tu saja kalau kita sentuh kemaluan dengan halaqah batal. Kot tepi ni tak batal ni. Kapit tu tak apa. Kapit tu tak batal. Ini kemaluan, kita kapit. Tak batal. Yang batal ni sini ni. Ni tapak tangan ni. Pasal apa? Pasal dia punya deria di sini tak sama dengan deria di sini. Tak sama. Tu maksud tapak tangan tu. Atau perut anak jarinya, anak jari tapak tangan tadi ni. Sama ada kita sentuh lupa ke, sengaja ke, tak sengaja ke, ataupun kita sentuh dengan tangan kita yang dah mati tangan orang penyakit stroke kan. Lumpuh tangan dia. Tangan dia akan berasa apa? Walaupun begitu sekalipun apabila Nabi itlaq kata sentuh saja dengan tapak tangan jadi batal terus. Sentuh tu pula dengan tiada berlapik. Kalau lapik tak apalah. Atau Allah kata sentuh lubang jubuk. Atau sentuh zakar, ini kemaluan laki-laki. Atau faraj. Zakat dan farad tu manusia, yakni bagi manusia. Dan jikalau zakat dan faraj sendiri sekalipun, ni dipanggil ghayah li radi. Nah, menolak pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata yang jadi batal sentuh hak orang. Sentuh hak kita tak batal. Ambil sembahyang gagau-garu tak apa. Tak Hanafi lah kan. Tapi tak ada lah orang Hanafi buat betul. Tapi nak bang hukum dalam mazhab Abu Hanifah, sentuh kemaluan sendiri tak batal. Dia yang batal sentuh kemaluan orang. Kacau hak orang tu pun betul. Hak sendiri tak apa mazhab Hanafi ya. Mazhab Syafi'i sentuh hak sendiri pun batal, tambah kacau hak orang. Dia lain kan. Mazhab Syafi'i sentuh hak sendiri pun batal. Man massa farjahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya sendiri, falyatawadda, dia kena ambil sembahyang lain. Kita basuh kencing anak, basuh berak anak kan. Batal lah sembahyang kita. Zakar ni dia hanya
Sampai sini ya. Kan batang zakat ni nak kena sebut, kena pekah kan. Batang zakat laki-laki dia sampai sini ya. Cincin. Sampai sini ya. Di sini tempat tumbuh bulu ni tak batal. Teluk tak batal. Pasal apa teluk tak batal? Teluk bukan zakar. Tak batal, cuma sunat ambil sembahyang lain. Itu ada berapa masalah, lebih kurang 16 ke 21 masalah. Yang mana sunat ulang ambil sembahyang lain. Tengok lain anak duduk satu. Anak dia bahas detail tu. Buka tengok tu lah. Ni kita baca bagi maklumat gitu je. Buka sana ada panjang kata di antara salah satu dia itu kita menyentuh unsayin ni teluk lah. Tergaru batal tak batal sembahyang sebab diitlaq man masa farjahu zakar. Atau farash ni nisbah bagi perempuan, iaitu tempat yang bertangkup waktu dia bangkit berdiri. Waktu dia duduk, farash dia ni terbuka. Bila dia bangkit terkatup, hatang terkatup tu. Sini kan. Mana hak atas ni tak batal ni. Atas tu tak batal kalau dia sentuh. Tapi dia sendirilah kalau kita kes bersentuh kulit pula. Kan. Kalau kita kes kita sentuh kulit, bukan sentuh kemaluan tu. Itu maksud farash tu. Dan jikalau zakar dan farash sendiri sekalipun, walaupun kita sentuh kan, walaupun mayat ataupun kanak-kanak kecil sekalipun masuk belaka, batal wuduk dengan tiada berlapik, iaitu sentuh dengan tapak tangan atau dengan perut anak jari tangan. Dan jikalau zakar dan farat yang dipotong sekalipun, selagi mana diitlaq masih dipanggil hak tu, maka batal lah. Maka batal wuduk dengan disentuhnya. Batal tu selama tiada ditumbuk akan dia lumat-lumat. Contoh orang accident putui, tiba tengok, ui ni hak siapa ni, tak pegang, batal semayang. Tapi kalau kena lenyek kelai lah, kereta belah hancur, pergi duk tengok daging apa pun kita tak tahu lah. Masa tu tak diitlaq. Sebab apa batal ni? Sebab masih diitlaq kemaluan. Orang panggil lagi ni zakar orang ni. Orang Melayu pun panggil zakat juga. Orang Kedah tak panggil zakat. Kedah panggil koteh. Kan? Maknanya kalau bukan satu zakat, kepala saja, tapi dah dapat sebut. Selagi mana tengok, dia itlaq tu zakat. Ni topi keledar kan. Selagi mana masih dipanggil. Maka walaupun sudah terpisah daripada tubuh dia, tetap batal ayat sembahyang. Kalau dia hancur-hancur tinggal tang depan je, mulut dia. Sama. Boleh itlaq lah. Dia tengok hak tang mana hak panggil kan. Kita kenal kan. Kata mana tang mana kita tengok tinggal kepala hasyapah ya ada kan tak hancur. Tu situ kepala hasyapah tang hak kelai ni tak betul. Pasal apa orang tak panggil zakat lah tu. Kan? Orang tak panggil zakat lah. Tang mana yang masih ditelak dipanggil zakat, tu baru batal ayat sembahyang. Untuk contohlah tumbuk lumat-lumat. Mana hancur insiden ke apa kan, kena bom lah. Maka jika sudah ditumbuk lumat-lumat, nescaya tiada batal wuduk disentuhkan dia dengan tapak tangan dan anak jari. Ni dia main ni. Adapun telur zakar, tu sebut sama ada dipotong atau tiada dipotong, maka tiada batal wuduk dengan disentuhkan dia dengan tapak tangan atau perut anak jari. Pasal dia bukan termasuk daripada zakar. Yang itlaq hanya zakar sahaja. Adapun kulit zakar yang sudah dipotong, tak kala berkhatan, tu kulit kepala arwah, maka tiada batal wuduk disentuhkan dia dengan tapak tangan atau dengan perut anak jarinya. Sebab tu orang tak panggil zakat lah. Tak termasuk. Tapi kalau duk di zakar lagi, itu batal lah. Mana-mana kita dah potong kerat dah. Orang Melayu kata masuk jawi, khatat lah. Masa tu tak apa lah. Dia hilang itlaq nama zakar lah. Masalah sentuh faraj atau halaqah dubur itu batal wuduk orang yang menyentuhnya, dan tiada batal orang yang kena sentuhnya. Nampak? Ada yang menyentuh, ada yang disentuh. Kalau bak kita sentuh halaqah dubur ataupun faraj, yakni kemaluan dia, yang batal itu orang yang menyentuh.
Tak batal orang yang kena sentuh. Tak batal tu jika lelaki sama lelaki lah. Kan? Lelaki sama lelaki lah. Kan? Tapi gagau hak dia. Kita yang batal dia tak ada apa. Pasal sentuh kulit kita dengan dia. Ada kita melawak dengan anak kan. Tu sah gagau orang lain menumbuk kita. Melawak dengan anak gagau orang pegang kan. Anak tu ada ayat sembahyang, kita ada ayat sembahyang. Ayah anak kata ayah pembik lain ayat sembahyang. Hang pun pembik cik tak batal. Kan ayah seorang tanpa suruh ayah yang kata nak pegang kan. Yang menyentuh tu saja batal. Tapi kaitlah kalau lelaki sama lelaki ya. Atau perempuan sama perempuan. Pun tak batal juga. Pasal bersamaan jenis bersentuh kulit tak ada masalah. Kan lelaki sama lelaki pun sama jenis. Atau lelaki dengan perempuan yang mahramah, ataupun dengan mahram kita, anak kita, mak kita kan. Macam kita mak pun kadang-kadang orang tua yang tak sihat kan, kita nak kena basuh kencing merah, nak kena gosok kan, tu mahram. Jadi bila kita basuh kencing merah dia, kita ambil ayat sembahyang kan. Tak apa ambil ayat sembahyang dulu baru basuh, tak apa kan. Ngalang-alang ni dah tengok kita ambil ayat sembahyang. Gaya nak ambil sembahyang dia kencing. Habis dia kencing. Habis dia kencing mak. Ambil sembahyang dulu lah. Boleh? Ambil sembahyang baru kita basuh. Tak ada masalah apa. Yang batal ayat sembahyang kita. Kalau kita sentuh. Mak tak batal. Kan orang tua tak sihat kan. Kita nak basuh kencing merah. Ini masalah fiqah ni dia umum. Kita ada fikir hak tu ya. Kan? Dia umum. Habis. Masalah. Jika lelaki sentuh faraj khunsa. Ni masalah khunsa pula dah. Kan? Khunsa ni orang yang mempunyai dua alat kelamin. Sepasang alat kelamin. Kalau dia ada dua, orang tak panggil khunsa. Yang bersama jenis. Dia ada dua kemaluan. Tapi dua-dua hak lelaki. Dia panggil apa? Transgender kan? Kan? Orang lah kan? Transgender tu LGBTQ. Transgender tu mana orang yang ada dua alat kelamin. Memang ada orang macam tu. Dia ada dua. Zakar dia ada dua. Ada. Dia tu. Perempuan pun ada dua kemaluan. Kalau dua-dua lagu tu perempuan. Kalau ada dua zakat lelaki, yang duk kata khunsa ni ada sepasang. Hak lelaki pun dia ada, hak perempuan pun dia ada. Baru boleh nama khunsa. Khunsa pula ada dua. Ada khunsa wadih, ada khunsa muskil. Khunsa wadih, khunsa yang sudah dipastikan identiti dah. Kan? Asal dia ada dua. Tiba-tiba tak cukup syarat, maka dia dihukumkan laki-laki atau perempuan. Maka masa tu dia bertukar daripada khunsa muskil kepada khunsa wadih. Sama ada wadih belah laki-laki, kira laki-laki, maka hak perempuan dia dikira zaidah. Kalau dia dikira perempuan, kan, syarat perempuan tu ada kat dia, hak belah laki-laki tak ada, maka dia dikira perempuan. Walaupun dia ada dua alat kelamin, tapi dia dikira khunsa wadih, khunsa yang sudah pasti identiti. Mana? Lelaki ataupun perempuan. Hak tu lain. Dalam istilah fiqh bila disebut khunsa, maksud dia khunsa muskil. Tak perlu dia ulang khunsa muskil. Sebab tu kalau kita bukalah kitab fiqh mana pun, dia kata jika lelaki sentuh faraj khunsa, kita tak perlu ada soalan lah, khunsa muskil ke wadih, tak. Sebab itlaq khunsa adalah khunsa muskil. Mana orang yang ada dua-dua kelamin, yang mana identiti dia tak boleh nak pasti sama ada lelaki atau perempuan. Boleh jadi perempuan, boleh jadi lelaki. Dua-dua tu boleh hukum kat dia. Tu orang panggil khunsa muskil. Dia dalam kaedah dah, kaedah istilah fiqh. Bila diitlaq khunsa, maka maksud daripada khunsanya ayat itu khunsa muskil. Tak perlu ulama kata khunsa muskil, tak apa. Kan? Macam masalah haid lah. Asal isim fa'il dia kena haidah. Pasal apa Arab panggil haidun? Isim fa'il laki-laki wa haidun. Kalau perempuan baru haidah, tak payah buhta lah. Memang orang jantan tak ada darah pun. Sebab tu panggil haidun, istilah dia begitu. Dalam fiqh ni dia ada istilah-istilah dia. Ni istilah ni bila sebut khunsa, macam ba'yak dan air padanya sedikit. Bukan maksud sedikit tu secawan sekolah. Maksud sedikit tu tak sampai 2 kolah. Dia istilah.
Kan bila kata jatuh pada najis air yang banyak, tak menti kata sampai beratus-ratus galen. 2 kolah ke atas. Dia istilah dia begitu. Bila sebut air sikit, tak sampai 2 kolah. Bila sebut air banyak, lebih 2 kolah. Banyak mana tak usah duk kira. Kan? Nama kata lebih 2 kolah, semua dikira banyak. Itu dia istilah dia panggil, istilah fiqh. Fiqh ni istilah tu lah kita nak kena ingat tu. Maka tiada batal wuduk lelaki dan khunsa. Contoh lelaki pegang faras khunsa ataupun pegang zakar khunsa. Hak lelaki tak batal sebab apa? Ihtimal boleh jadi yang dia pegang tu zaidah. Boleh jadi dia perempuan. Dia zaidah ni macam kita pegang jari. Macam kita pegang jari batal tak? Tak batal pasal identiti dia tak pasti lelaki ke perempuan. Kalau kita kata dia ni kita nak hukum perempuan, kita sentuh kemaluan dia, faras dia. Sedangkan zakat kita tak sentuh. Kita sentuh faras dia. Dia seolah-olah zaidah. Macam kita pegang lubang hidung dia. Tapi syarat lah khunsa tu pun, apa nama dia tu, tapi khunsa tu tak kira. Sama ada adik-beradik kita ke tak. Sebab boleh jadi lelaki sama lelaki-lelaki. Kan? Dia boleh jadi tu. Ihtimal tu. Mana nak batal ayat sembahyang, dia kena yakin. Kita yakin tak kata dia perempuan? Tak yakin. Tak yakin tu tak batal. Jadi sentuh kulit ni, sentuh kemaluan ni mesti yakin. Kalau kita gagal garu, kena tak tahu. Tak betul. Sebab dalam bab sentuh kemaluan ataupun bersentuh kulit mesti yakin. Macam kita lalu lah, kalau lalu kot dapat bini kita pun lalu kan beratus. Kita tanya dia, kena tangan lah tak ni? Kita pun tak yakin. Dia kata tak berasa pun. Yang kita pun keluar balik yak kan, biasa jadi tu. Rumah kita pula kecil. Kita nak ambil sembahyang, time tu sangat lepas nak lalu. Kan? Kita kelak-kelak terberasa kan, kita terberasa. Beratus tahun mana ni? Dia kata, tak ada berasa beratus pun. Berasa tahun ni baju ke tangan, kita pun tak pasti kan. Kadang-kadang ujung-ujung. Dia kata, tak tahu saya tak berasa apa-apa. Pergi sembahyang terus tak apa. Pasal kita sentuh kulit tu mesti yakin baru betul. Kita kan yakin pun kan. Beratus-beratus tapi kita tak tahu. Beratus tangan dia ke beratus baju dia ujung tu. Ini benda berlaku kan dalam hidup kita ni. Jadi dalam bab sentuh kemaluan, sentuh kulit, dia mesti yakin. Misalnya Muslim tak boleh kahwin. Tak ada. Kalau dia boleh kahwin, dia teringin kat siapa? Dia mesti ada teringin. Kan? Mungkin masa tu dia berat pada lelaki ke? Kalau dia berat lelaki, hukum perempuan. Ni ada ni, lima syarat lah. Nak hukum khunsa muskil, 5 syarat ni mesti ada. Kalau nafsu dia lebih cenderung kepada perempuan, dihukum dia lelaki. Walaupun hak lain tak ada syarat ni. Dia tak mesti ada 5 ni. Ada salah satu saja, maka terbatal khunsa muskil. Dia kena ada 5-5. Tapi mungkin alat satu lagi pun boleh hidup tak? Tak kira lah. Oh, tak kira. Dia batai hak tu, dia kira pakai tu. Walaupun dua-dua boleh guna, kencing dua-dua keluar, mani pun dua-dua keluar. Tiba-tiba daripada segi nafsu kemahuan dia lebih suka kepada perempuan. Mana dia hukum lelaki-lelaki walaupun dia ada 2. Apabila dia hukum lelaki-lelaki, maka kemaluan hak perempuan dia dikira zaidah. Hak kemaluan lelaki-lelaki tu yang dikira asal. Mana? Ubah-ubah. Minggu ni suka lelaki, minggu depan suka perempuan. Tak ada. Tak ada gitu dah. Tak ada. Tak mustahil jadi. Tapi anak perempuan tu boleh keluar hit. Dia tak cara dah. Oh, tak bercara. Bila kata dia suka kepada perempuan, contoh dia ada 2 alat kelamin. Kan ni syarat dia sebut dia tak pernah mengandung, dia tak pernah mai haid. Tapi kalau dia bisa mai haid, kira dia perempuan. Nanti kita akan bicara ni 5 syarat ni. Kalau ada salah satu, tak boleh panggil khusnul muskil. Dia kena 5 syarat ni tak pernah ada kat dia. Kalau ternapi satu syarat, dia gugur daripada khunsa muskil, dia menjadi khunsa wadih. Bila wadih, hukum lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Ini ada syarat bawah. Kenapa dia fiqh ni dia kena ingat apa syarat. Jadi kena apa kan? Para syarat. Kalau pakai pi tanya datang mana kena balik rumah dulu. Tanya apa masalah? Sat. Dia tengok tak jadi. Dia kena ingat lah. Fiqh dia tu lah kita nak ingat prasyarat lah apa banyak benda lah. Allah ya raham Tok Guru kata nak bagi kemas fiqh salah satu dia kena hafal setiap ta'rif. Setiap benda tu kena ingat ta'rif dia.
Kan. Lepas tu kena ingat syarat masyrut dia. Kan. Lepas tu lagi kemas lagi kena ingat syahid dia. Kan. Lagi tak mana dia punya fakta dia tu. Nak kemas lagi mai kat hadis tu lagi kemas lah. Main dengan kaedah lagi kemas. Kurang-kurang dia nak bagi fiqh. Nak bagi kemas fiqh ni dia kena ingat setiap istilah. Dan istilah dia syarat masyrut dia tu kena ingat. Tak ingat tu tak nama alim fiqh kita. Nak ingat tu. Jadi orang lelaki-lelaki yang sentuh faraj khunsa tak batal. Tak batal wuduk dia lah. Dan jika perempuan sentuh zakar khunsa, maka tiada batal wuduk perempuan dan khunsa. Dua-dua tak batal. Yang menyentuh tak batal, yang disentuh pun tak batal. Sebab boleh ihtimal dia perempuan, yang disentuh tu pula zakar. Macam laki-laki yang dia sentuh itu adalah faraj, hak kemaluan perempuan bagi khunsa. Nisbah bagi orang perempuan dia sentuh zakar bagi khunsa. Maka tiada batal wuduk perempuan dan khunsa. Tapi sebaliknya, dan jika lelaki sentuh zakar khunsa, maka batal wuduk lelaki, tiada batal wuduk khunsa. Pula dah. Dan jika perempuan sentuh faraj khunsa, maka batal wuduk perempuan, tiada batal wuduk khunsa. Tapi syarat laki-laki sentuh faraj, perempuan sentuh zakar, baru tak batal. Kalau perempuan sentuh faraj, laki-laki sentuh zakar, batal. Ni ilat dia semua dalam kita kawaid fiqhiyah dah bincang. Dan jika lelaki sentuh faraj khunsa dan perempuan sentuh zakar khunsa pada wuduk khunsa yang satu, maka batal wuduk khunsa, tiada batal wuduk lelaki dan tiada batal wuduk perempuan tu. Wuduk yang satu lah. Orang selepas lelaki tu pegang, perempuan tu pula pergi pegang. Bukan serentak, tapi wuduk yang satu. Contoh aku ni lah. Kan? Perempuan tu dia pergi pegang faraj khunsa. Mana dia? Lelaki tadi ni pergi pegang sentuh faraj khunsa. Perempuan pula pergi sentuh zakar khunsa. Khunsa yang satu. Makna khunsa, wuduk khunsa yang satu. Bakal wuduk khunsa, tiada batal wuduk laki-laki dan tiada batal wuduk perempuan itu. Wuduk hak satu lah. Macam ni saya tengok. Kita ulang sikit. Kalau masalah lelaki-lelaki pegang faraj khunsa, tak batal ayat semayang lelaki-lelaki tu. Dan kalau nisbah perempuan pergi sentuh zakar khunsa, tak batal ayat semayang lelaki-lelaki tu. Khunsa pun tak batal. Tapi kalau lelaki-lelaki sentuh zakar khunsa, ataupun perempuan sentuh faraj khunsa, dua-dua masalah tu batal ayat semayang lelaki-lelaki dan perempuan. Khunsa tak batal. Tapi dia kata kalau lelaki-lelaki sentuh faraj khunsa, perempuan sentuh zakar khunsa, pada wuduk khunsa yang satu, batal pula khunsa itu. Tiada batal wuduk lelaki-lelaki dan tiada batal wuduk perempuan. Hak masalah tadi ni yang kata tak batal wuduk asin. Mula-mula dia ambil ayat semayang, lelaki-lelaki tu mai pegang faraj hak perempuan hak dia tu. Jadi lelaki-lelaki tu pun tak batal, dia pun tak batal. Lepas tu tak apalah, dia pun kencing berak apa semua, ambil ayat semayang. Perempuan pula mai pegang zakar dia. Hak tu perempuan pun tak batal, lelaki-lelaki pun tak batal. Tapi kalaulah dia ambil ayat semayang, lelaki-lelaki tu mai pegang faraj, kemudian dalam wuduk yang sama perempuan tu mai pegang zakar, hak tu dia yang batal, lelaki perempuan tu tak batal. Hak tu panggil wuduk yang satu tu. Oh, yang khunsa tu ada satu wuduk ke tak? Wuduk yang satu tu. Kalau hak tadi ni wuduk dua. Wuduk kali pertama dulu, hak lelaki-lelaki pegang faraj dia, dua-dua tak batal. Lepas tu batal ayat semayang, dia ambil ayat semayang lain. Tiba-tiba perempuan pula mai pegang zakar dia, pun dua-dua tak batal. Yang jadi batal hak dia ni, dia ada ayat semayang, lelaki-lelaki mai pegang faraj dia, lepas tu lelaki-lelaki tu pi
Dia bukan serentak. Wuduk dia yang satu, wuduk tu lah. Lepas pada tu, laki-laki ni pi, perempuan tu pula main pegang zakar khunsa. Dia yang batal. Khunsa yang batal. Laki-laki tak batal. Sebab dia nak ihtimal tak boleh dah. Wuduk tu lah. Kan? Kalau hak tadi laki-laki sentuh dia, pegang farah dia ihtimal. Dia laki-laki. Yang dia tak dia sentuh. Jadi dua-dua tak batal. Dia dua-dua tak betul. Jalan-jalan depan jumpa pula perempuan. Perempuan pula pegang zakat dia. Ayat sembahyang tu lah. Dia nak ihtimal tak boleh dah, tadi dah berlaku dah. Itu yang jadi batal. Tapi kalau ayat sembahyang lain pula, boleh jadi hak dia sentuh tadi dia dikira perempuan. Tapi bila dia batal ayat sembahyang, dia ambil sembahyang pula, perempuan pula main sentuh. Dia ihtimal dia perempuan. Tak batal juga. Pasal ayat sembahyang lain-lain. Tu maksud dia. Tapi kalau macam lelaki pegang zakat ni tu, kita pegang zakat khunsa. Lepas tu kita batal sembahyang kan. Ini sebab kita tak boleh ihtimal. Tak boleh ihtimal. Kalau kita pegang zakar dia, kita nak ihtimal apa? Kalau tadi kita boleh ihtimal tu zaidah kan. Kalau kita pegang zakar dia, makna kata zakat tu kita ihtimal zaidah. Tu kita sentuh kulit dah. Dia macam ni. Dia kalau yang kata tak batal, laki-laki tu pergi pegang farash. Bila laki-laki pergi pegang farash, kita ihtimal farah tu lebih. Hak dia tu zakar dia. Jadi tak batal ya. Pasal kita pegang farah macam kita kuat lubang hidung dia. Tapi kalau dia tu usaha miskin. Orang miskin tu. Dia tak kira apa. Dia tak kira apa. Dia tak kira. Dia kira ada dua tu ya. Muka macam hak organ pun kira khunsa. Kan? Dia kata ni saya hak organ ni. Hang ada dua. Khunsa. Kalau dia tu dah perempuan. Kalau dia pegang zakat dia tu. Ada masalah tu lah. Yang kata masalah. Masalah yang kata laki-laki pegang farat tu tak batal. Dua-dua tak batal. Tu bukan pasal apa. Bila dia sentuh farat, macam dia pergi pegang lubang hidung. Ihtimal dia laki-laki. Tapi kalau kata laki-laki pergi pegang zakar, nak ihtimal apa? Kalau kita ihtimal kata dia laki-laki, itu zakar. Batal ya? Kalau kita dia ihtimal dia perempuan, walaupun kita pegang zakat, macam kita pegang jari, tapi sentuh kulit. Dia pergi kot tu. Nampak? Batal tu kes sentuh kulit. Dia pergi kot tu. Bukan kes pegang, bukan pegang kemaluan dah. Dikira section sentuh kulit. Senang lah. Dia nak faham maksud dia tu. Tentu ya. Kita tengok lebih kurang lah. Tak. Dia ada murak dah. Mana ni? Datang ni jangan pusing bi pusing mai tak ailat tak lepas tu. Kan pasal apa batal pasal apa tak batal. Kena kod mana kita kena tahu pasal apa. Kan baca dalam kaedah dia kata al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Ilat hukum bagi sesuatu ni dia berkisar dengan ilat. Sabit hukum, sabit ilat. Ternafi hukum, ternafi ilat. Pasal apa batal? Pasal apa tak batal? Pasal apa haram? Pasal apa wajib? Dia setiap hukum fiqh dia ada pasal. Pasal tu kita panggil ilat tu. Sini masalah dah. Pusat pun ada 2-3 hukum kat sini. Banyak masalah tu tak kira ada kencing gitu. Tu. Dan jika lelaki sentuh farash khunsa dan perempuan sentuh zakar khunsa pada wuduk khunsa yang satu, wuduk tu lah. Selepas lelaki tu pegang, perempuan tu main pegang. Kan? Kalau nisbah perempuan, dia pegang zakar. Nisbah lelaki-lelaki, dia pegang farash. Itu kira zaidah lah dua-dua tu. Kan? Jadi yang batal wuduk yang sama, batal tu nisbah bagi khunsa sahaja. Dia kata maka batal wuduk khunsa, tiada batal wuduk lelaki. Dan tiada batal wuduk perempuan itu. Pasal apa? Ya, baik. Kali yang pertama, laki-laki ni pergi pegang farash. Maka kita ihtimal dia perempuan. Dia laki-laki lah. Sebab dia pergi pegang farash laki-laki ni. Okey, pergi. Lepas daripada tu, mai seorang perempuan
Mai seorang perempuan dia pergi pegang zakat. Pasal apa? Dia perempuan. Kan? Ihtimal dalam wuduk yang satu tak boleh. Kaedah dia tak boleh. Kan? Ihtimal pada ailat yang satu tak boleh. Sebab pada masa yang sama, dia juga tadi dia sentuh dengan lelaki-lelaki, iktibar dia lelaki-lelaki. Tiba-tiba wuduk tu juga dia dikira dia ni perempuan tak. Mana boleh gitu. Kan? Itu dia mamnuk. Maka pada masalah tu batal ayat sembahyang dah. Lepas dua tak apa. Lepas dua tak apa. Sebab lepas ihtimal zaid dah. Habis itu. Dan jika lelaki sentuh zakar khunsa, dan perempuan sentuh farah khunsa pada wuduk khunsa yang satu, nescaya batal wuduk ketiga-tiga orang. Itu tak payah lari lah. Tak boleh kita kata ihtimal apa dah. Itu tak payah lari lah. Kalau lelaki-lelaki pegang zakat, bila pegang zakat iktibar zaidah, maka dia dikira perempuan. Bila perempuan kulit sama kulit, batal. Bermula murad dengan kata sentuh itu pada beberapa masalah yang tersebut ialah sentuh dengan tapak tangan atau dengan perut anak jari. Itu bila sebut sentuh dalam bahasa Arab dia panggil massa ataupun masun. Man massa farjahu. Kalau dia punya masdar dia masun lah bahasa Arab. Satu lagi sentuh juga kulit tapi dia panggil lamsun. Lamsun itu dia ada 3 wajah. Itu panjang cerita kita dah. Maksud lamsun janji bila kata lamsun ni sentuh kulit ke kulit lah. Tak kira anggota mana pun. Bila sebut masun yang menyentuh tapak tangan yang disentuh hasyapah zakar. Itu dia syarat dia nak batal ayat sembahyang. Batal ayat sembahyang dalam bab masun mesti yang menyentuh tapak tangan yang disentuh hasyapah ataupun halaqah. Kalau yang menyentuh itu tapak tangan, yang disentuh bukan kemaluan, tak batal. Dia nak batal mesti ada dua-dua tu. Belah yang menyentuh mesti tapak tangan, yang disentuh kemaluan. Kalaulah yang disentuh bukan kemaluan, tak batal. Ataupun yang disentuh kemaluan, yang menyentuh bukan tapak tangan pun tak batal. Tak betul. Kita pergi tok dulu. Tak betul. Sebab apa? Tak cukup dua syarat. Syarat pertama cukup. Syarat yang kedua tak cukup. Yang menyentuh bukan tapak tangan. Yang disentuh pula kemaluan. Hanya ada satu. Dia nak batal kena ada dua. Mesti tapak tangan orang lain ataupun tapak tangan sendiri. Yang kedua yang disentuh adalah kemaluan. Mesti ada dua tu. Jadi kalau kulit disentuh kulit tak betul. Itu lamsun. Lamsun tu syarat dia mesti lain jantina. Hak tu bak lain. Hak tu yang nombor 4 lagi. Sentuh kulit. Ni dia cerita pula perempuan yang haram nikah lah apa. Dia panjang. Fikah dia tahu dia kena ambil kira. Tu ialah bila disebut perkataan sentuh, mestilah kita kena faham siap-siap yang menyentuh tu mesti tapak tangan ataupun perut anak jari. Bila sebut masun tu. Bermula khunsa muskil itu ialah orang yang ada dua alat lelaki dan perempuan. Dua alat. Mana alat tu? Lelaki dan perempuan. Dia kena ada dua jantina. Kita panggil dua alat kelamin. Hak lelaki pun dia ada, hak perempuan pun dia ada. Yang ada syahwat kedua-duanya itu. Syarat dia nak nama khunsa muskil. Dua-dua berfungsi. Kan? Dua-dua berfungsi. Bersyahwat. Mana laki-laki pun dia teringin, perempuan pun dia teringin. Dua-dua hidup. Maka di muskil kita sanksi hendak dikatakan lelaki entahkah perempuan. Itu dia ataukah dalam setengah naskah dia tulis ataukah. Tok guru tak tulis ataukah. Tok guru tulis entahkah. Entahkah betul. Nak kata laki-laki boleh jadi perempuan. Dan hendak dikatakan perempuan entahkah laki-laki boleh jadi laki-laki. Dia terima dua belah. Kan? Tapi ada syarat dia berat juga. Kan? Payah juga. Nak cukup kriteria dia ni.
Dan tiada jadi khunsa muskil melainkan dengan 5 syarat. Dia kena cukup 5 syarat. Kalau ada 4, tak boleh nama khunsa muskil. Dia jadi khunsa wadih. Khunsa wadih ni tengok belah mana wadih, hukum belah tu. Laki-laki, perempuan-perempuan, walaupun ada dua-dua tu pun. Lagi segi syahwat dua-dua mau. Tapi disebabkan ada syarat lain yang dia luput, maka dia dihukumkan tu. Bila dihukumkan begitu, tengok. Kalau dia dah dihukumkan laki-laki, kalau keluar darah juga kemaluan dia yang perempuan, maka tak dikira haid dah. Hak mana dulu? Hak mana dulu? Mana syarat dia? Pertamanya, ia tiada pernah bunting. Mana dia tak pernah mengandung. Kalau dia biasa mengandung, tetaplah dia hukum perempuan. Maka kemaluan hak laki-laki dia tu dikira zaidah. Macam jari. Walaupun hidup. Walaupun bila bernafsuan dia akan hidup bersyahwat, tetap dia dikira perempuan. Pasal dia ada satu ciri-ciri orang perempuan bunting. Maka bunting tu lebih dia mesti tak pernah mengandung. Dan yang keduanya, ia tiada pernah haid. Tak pernah haid. Tapi kalau dia nak mengandung, tak ada benda yang nak masuk tu lah. Dia tak syarat tu lah. Makna kata dia pernah buat hubungan kelamin lah. Dia dah dua-dua dia mau. Lelaki pun tak apa. Dia tak main pergi lelaki, aku ada hak perempuan. Kalau main perempuan, dia ada hak lelaki-lelaki. Kan? Jadi ni dia bukan mesti syarat pertama. Tengok syarat lepas pada dia mana-mana satu ni, dia bukan aturan ni. Mesti bunting nombor 1. Tak. Dia kata mana-mana daripada 5 syarat ni mesti cukup. Kan? Kalau belah awal dia kemauan dia ni sama ya, laki-laki perempuan, kan, tiba-tiba dia pernah bunting, kan, dengan laki-laki pun dia buat hubungan, dengan perempuan pun dia buat hubungan, boleh berlaku, kan, tiba-tiba dia mengandung, maka kalau dia nak nikah, dia hanya boleh nikah dengan orang lelaki sebab dia dah dihukumkan perempuan macam tu. Gitu. Jadi yang punya batang tak boleh. Tak boleh, dia kira zaidah. Dia kira zaidah. Dia kira zaidah. Yang kedua, dia tak pernah haid. Kalau dia biasa main haid, walaupun dua-dua alat dia ni berfungsi, dia kira perempuan. Perempuan lah. Mana ada orang lelaki haid, kan? Tapi kalau dia lebih nak lelaki, ni depan. Ketiganya, ia keluar air kencingnya tiada tentu yang mana dahulu zakarnya farah. Mana dia kencing ni kadang-kadang hak belah perempuan keluar dulu, kadang-kadang lelaki keluar dulu. Kan? Kalau keluar belah tu saja, tu. Dia ada dua alat, dua-dua hidup. Tapi dia duk kencing, duk guna zakar ya. Lelaki. Dia mesti tak tentu. Mana kadang-kadang ni keluar dulu, kadang-kadang ni keluar dulu, kadang-kadang ni keluar dulu, kadang-kadang ni keluar dulu. Kalau duk kencing lama mai, dua-dua keluar tapi duk aja keluar ni dulu. Kira tu. Dan kalau perempuan lah dia. Kalau laki-laki lah dia. Itu yang ketiga. Keempatnya, keluar mani tiada tentu yang mana dahulu zakarnya atau farak. Macam tu. Kalau dia terangsang keluar mani dia, dua-dua keluar. Kadang-kadang keluar ni dulu, kadang-kadang keluar ni dulu. Kadang-kadang keluar ni dulu, kadang-kadang keluar ni dulu. Itu kita boleh khunsa muskil lah. Itu jadi muskil. Nak kata laki-laki, hak ni pula keluar dulu. Jadi payah. Dia tak tentu. Tapi kebiasaan dia khunsa muskil ni, hak atas lelaki, bawah perempuan. Saya biasa tanya orang, mereka kata ada di Langkawi dulu, beranak ada dua. Saya kata hak mana dulu? Hak lelaki atas ke perempuan atas? Dia kata lelaki atas. Zakar dia duduk atas, farak dia duduk bawah. Lepas tu bawah lakah juga. Jadi kata dia tak ada duduk sebelah. Dia kata duduk gitu. Banyak duduk jumpa dah kan. Saya duduk tanya. Dia kata duduk gitu. Lelaki atas, perempuan bawah. Rolik dia gitulah. Boleh jadi hak perempuan duduk atas pun. Kan? Mana satu pun tak apa. Tapi kebiasaan dia bila kata khunsa lalu gitulah. Lelaki atas. Tak tahu wallah alam mati ke hidup pergi budak tu. Kereta dekat 20 tahun lepas saya biasa tanya. Kata ada di Langkawi khunsa. Sebenarnya khunsa ni tak nikah. Walaupun sama jenis macam dia, tak nikah. Biasanya khunsa ni hidup tak lama.
Tak lama. Dia macam ada penyakit orang sindrom tu. Orang sindrom mana ada sampai tua. Dia sampai umur-umur tu kan, betul mati. Dia tak lama lah, kebiasaan dia begitulah. Kelimanya, cenderung berat nafsu syahwat kepada laki-laki dan perempuan sama kuat. Sama. Laki-laki pun mau, kat perempuan pun dia teringin. Kalau lebih kepada laki-laki, perempuan, dia tu. Kalau dia lebih teringin kepada perempuan, dia laki-laki. Tu dalam bab iktibar nafsu pun sama naik. Teringin kat laki-laki dengan perempuan pun sama. Tak teringin pun tak teringin kedua-dua. Adapun jika dahulunya ia bunting, tu kalau dia biasa mengandung atau haid, maka hukumnya ia perempuan bukan khunsa. Tak namalah dia panggil khunsa wadih. Bila khunsa wadih, dihukumkan laki-laki dan perempuan terus ya. Cuma dipanggil khunsa wadih tu sebab iktibar dia ada dua alat kelamin ya. Tapi masa tu fiqh dia tak panggil ni lah. Dia panggil laki-laki ataupun perempuan lah. Dan jika keluar kencingnya dahulu zakar, maka hukumnya ia lelaki bukan khunsa. Dan jika keluar kencingnya dahulu faradnya, maka hukumnya ia perempuan bukan khunsa. Dan jika keluar maninya dahulu zakar, maka ia lelaki bukan khunsa. Dahulu atas apa nama ni lah, atas farad lah. Dan jika keluar maninya dahulu farad, keluar kot farad dulu, maka ia perempuan bukan ia khunsa. Mana duk keluar mai farad dulu yang keluar. Maksud dia gitu. Kata tak tentu kalau ni, kadang-kadang keluar ni dulu, kadang-kadang ni keluar ni, kadang-kadang ni keluar ni. Kalau duk mai manjang kot farad ia duk keluar, baru kot zakat keluar. Tu dia kira perempuan lah. Ni Perempuan tu ada buah dada? Dia tak tentu khunsa. Selalunya budak-budak dia dah mati. Saya tak nak jumpa lah sampai ketua ni. Sampai ketua tak tahu. Wallahualam. Memang dia makhluk pelik lah juga ni. Kalau kita makhluk khunsa miskin, nanti dia ada buah dada, miskin juga ah. Dia tak syarat buah dada ada orang perempuan. Dia tak ada syarat. Dia ada buah dada, tapi dia tetap muskil lah. Dia tak muskil, dia kes kemaluan. Dia salah satu. Dia tak bicara dia ada buah dada, tak ada buah dada. Takut nanti dia lebih berat pada lelaki, tapi dia ada buah dada. Dia yang tu tak apa. Dia ada buah dada teringin kat perempuan. Tu lagi masalah. Dia punya masalah kan. Tapi dia tak iktibar ada buah dada, tak ada buah dada. Dia iktibar tak kemaluan. Kalau dia ada 5 ciri ni kat dia ni cukup. Duk muskil tu. Kalau ada buah dada. Buah dada bukan penentu dan pengukur. Dia pengukur pada dua alat kelamin dia tu. Apa yang keluar sangkut dengan alat kelamin dia? Bab kencing, bab haid, bab mengandung, bab nafsu. Itu sangkut tu. Itu dia ambil kira sini tu. Payah. Ni payah ada. Tak nak jumpa payah ada lah. Kita mesti benda tu ada. Benda dah ada dalam kitab. Ulama ni sudah dah kaji kan? Ada. Tapi tak kecoh lah, tak meluah. Sengak pergi gitu lah. Malu lah nanti. Dia lah. Cacat kan. Tak normal lah ni. Dan jika bersamaan syahwatnya mahu kepada perempuan. Engkau lah? Dia ada. Adapun jika dahulunya ia bunting. Dia tak ada. Jika keluar kencing. Kencing baca ada. Syahwat pula. Dan jika lebih syahwatnya mahu kepada lelaki, maka hukumnya perempuan, bukan khunsa. Dan jika bersamaan syahwatnya mahu kepada perempuan dan mahu kepada lelaki, tidak lebih mana-mana satunya, maka dihukumkan dia khunsa. Bermula khunsa itu haram lagi tidak sah ia berkahwin dengan lelaki atau perempuan, ataupun sama-sama khunsa pun tak boleh kahwin. Dia pasal identiti dia tak dikenal pasti kan. Nak kata laki-laki pun perempuan. Selalunya kalau peringkat lagu ni khunsa ni dia tak apa nak melu kepada kahwin.
kan. Lalunya kita ni tak lengkap ni, yang kena cari pasangan kan. Khunsa ni kebiasaan dia ni umur tak panjang lah. Payah dah 100 juta pun tak jumpa kita. Cek dalam Malaysia saya rasa tak ada khunsa lah ni kan. Payah dah lah, payah dah. Di masalah ni biasa dah, sebab tu ulama buat kan, biasa dah. Mana kalau timbul isu ni tak jadi masalah kan. Kita tak tercari-cari nak buat macam mana penyelesaian ni. Tapi ulama dah, orang kata apa, istimbat, siap-siap dah buat masalah. Jadi kita mudah selesai. Habis. Soal macam mana seorang ia kencing sekali atau beberapa kali tiada batal wuduk, kemudian ia kencing pula maka batal wuduk. Kencing 4-5 kali. Ayat sembahyang duduk pada itu. Sembahyang duduk pada situ, kencing. Kan? Banyak kali tak kencing. Habis kencing, basuh-basuh sembahyang. Ayat sembahyang tak ambil pun. Tiba-tiba kencing kali ketiga tu dia kencing, kena ambil ayat sembahyang. Ni dia panggil laraz. Bukan laraz. Laraz ni ada satu bab dalam fiqh, dia panggil bab teka-teki. Jadi di belakang kita kawaid fiqhiyah kita ni dia panggil al-ghaz. Teka-teki fiqh. Dulu ni kitab teka-teki fiqh ni berpuluh jilid, beratus jenis. Lepas jatuhan kerajaan Osmaniyah, kerajaan Abbasiyah kan, kerajaan Abbasiyah jatuh, boleh kat Mongol sat kan. Lepas tu baru naik Osmaniyah kan. Masa kerajaan Abbasiyah ni kerajaan zaman tersebarnya ilmu Islam. Jadi kitab-kitab yang dikarang oleh ulama silam dulu ni tauk dalam laut jadi darat. Dia punya banyak kitab tu sampai Mongol tauk dalam laut, jemerang buat titi dalam laut tu. Air laut habis jadi hitam. Termasuk kitab-kitab yang lupus sekali, kitab Al-Ghaz ni. Dulu zaman Abbasiyah ni zaman kemuncak Islam. Abbasiyah ni kemuncak. Mai zaman Khulafa Ar-Rasyidin naik kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah tak lama, 100 tahun lebih lah. Abbasiyah lama. Abbasiyah ni 400-500 tahun. Kerajaan Abbasiyah, kerajaan anak cucu Ibnu Abbas. Lama. Tapi yang paling lama Osmaniyah lah. Osmaniyah 800 tahun dah. 800 tahun dah. 400 tahun lebih. Abbasiyah kalau tak silap saya 500 tahun lebih. Abbasiyah. Imam Syafi'i duduk zaman Abbasiyah. Imam Syafi'i Abbasiyah. Khalifah Harun Ar-Rasyid Abbasiyah. Umar Abdul Aziz dia Umayyah. Umayyah ni dalam 120-30 tahun gitu ya. Ada lebih kurang 15 orang kot kerajaan Bani Umayyah. Abbasiyah ramai. Ada daulah-daulah dulu duk apal kat lah mengaji tarikh Islam kan. Dia ni pegang berapa tahun, dia ni pegang berapa tahun, dia main lama tak ingat dah kita apa kan. Susunan. Dia ni pegang tahun daripada tahun berapa. Macam Muawiyah bin Abi Sufyan, dia pegang pemerintahan 20 tahun. Daripada tahun 40 sampai tahun 60. Bila mati dia naik anak dia nama Yazid bin Muawiyah. Itu kerajaan Bani Umayyah. Yang nombor 5 ke nombor 9 baru Umar bin Aziz. Umar bin Aziz ni tahun 101 ke 103. Dia pegang 2 tahun 4 bulan saja. Umar bin Aziz paling pendek kan. Selepas daripada nama Sulaiman bin Abdul Malik kan. Itu dia ada dia punya ranking dia tu. Saya dulu ngaji tarikh Islam tu lama tak tengok, lupa. Zaman tu Al-Ghaz ada kitab ulama sekarang bab teka-teki Islam, teka-teki bab fiqh. Banyak kan. Banyaknya nak bagi contoh pun banyak. Apa dalam tu disebut? Tengoklah dalam kaedah fiqh belakang. Ada tulis Al-Ghaz. Tapi kena faham masalah. Saya tak ingatlah, lupalah kaedah. Habis sikit lagi. Jawabnya iaitu khunsa.
Orang yang kencing banyak kali tak batal, tiba-tiba kencing yang terakhir jadi batal ayat sembahyang. Itu jawapan dia khunsa. Lagu mana? Ia kencing sekali atau beberapa kali dengan zakarnya, maka tiada batal wuduknya. Yang sembahyang tak batal, duk kencing kot zakat dia. Kot farah tak keluar. Kencing macam ayam keluar ke hidung kan. Sama macam kita keluar ayam ke hidung batal sembahyang. Keluar api cupak pun tak betul. Kemudian ia kencing pula dengan farat, maka batal wuduk. Nah, ihtimal dia perempuan tak boleh lah. Tadi kita boleh ihtimal perempuan. Nak keluar kot zakar dia, kita ihtimal dia perempuan. Mana keluar kot ni, siapa keluar kot hidung lah. Berapa ayat dia tak cara ayat tu harin tak mau. Tak mau kira, mau kot mana keluar. Kan? Sebab harin tak harin tu golib. Rasulullah kencing mana harin? Kalau kita nak ambil golib lah, Rasulullah kencing tak harin. Kencing Rasulullah harum pada kasturi ni. Kan? Yang boleh kat sahabat ayat kencing. Tapi Rasulullah tak nak boleh. Ustaz, dia urusan dalam masa satu hari tu. Hari ni dia kencing pakai zakar. Jadi dia kencing kali tak batal. Tak batal. Lepas tu dia kencing pakai faras tu dia jadi batal. Besok tu dia kencing pula pakai faras. Tak betul tak? Tak betul lah. Maksudnya ihtimal tu dalam masa sehari-hari lah. Dah dia kena ihtimal tu. Dia tu. Dah ada wuduk tu. Wuduk tu. Kalau dia tahu wuduk tu. Dia contoh lagu ni, dia macam dia pagi. Dia pagi dia kencing. Ayat sembahyang tu lah. Kencing. Masuk kali yang kelima dia kencing pula akut farash. Maka batal lah ayat sembahyang dah. Tak ada ihtimal tu lah. Sebab dia hilang dah ihtimal, tak boleh ihtimal perempuan dah. Payah lah tu. Lepas daripada tu dia lepas tu dia ambil ayat sembahyang. Lepas pada memang dia kencing kot lah kot parah. Kencing tak batal. Main malam dia kencing pula. Kok zakat baru kira batal. Ya, dia untunglah ayat sembahyang sehari ambil 2 kali lah. Itu kita golib betul lah. Kencing berak ni. Sehari kencing 4-5-6 kali. Kalau tengok dalam kitab Risalah An-Nur, ulama salah dulu ayat sembahyang tahan sampai 2 minggu pun dah. Sembahyang tahan 2 minggu. Imam Mahyuddin Ibn Arabi sekali ambil sembahyang 3 bulan. Lena dia macam mana? Kencing berak dia aku mana? Tu ulama tu. Tidur dia belum ada. Tu karamah depa. Imam Malik duduk Madinah. Duduk Madinah tak pernah naik unta. Setiap kali kencing berak tak nak kencing dalam Madinah. Dia kencing 4 hari sekali. Imam Malik tak nak kencing dalam Madinah. Dia nak keluar, dia keluar pergi padang pasir. Luar Madinah baru dia kencing. Kita pergi Masjid Nabawi kerja kencing dia. Imam ini kencing. Kalau lepas kita katakan kencing di masjid, kencing di hotel. Imam Malik tak kencing bumi Madinah. Dia kata aku tidak akan kencing bumi ada Rasulullah. Kita ulang pergi jamban tak berhenti. Dia tahan kencing apa? Awak tak ulang pergi jamban, main dengan shawarma lagi, nasi Arab lagi kan. Imam Malik tak nak kencing bumi Madinah. Nak keluar bumi Madinah jalan kaki, kasut tak pakai. Dia kata warak Imam Malik ni. Tak kencing dalam bumi Madinah. Jalan kaki keluar. Oi, tanah haram Madinah besar. Allah. Malu dia kata jasad Rasulullah ada ni. Punya adab ulama dulu tahu tak? Kita nak tolak Imam Malik. Imam Malik tu tahu tak? Itu dalam Risalah Nur sebut tu. Haji Bakar Palestin kata, banyak ulama-ulama dulu berminggu sekali ambil sembahyang. Kita nak sembahyang lohok pun 4 kali ambil. Gaya nak sembahyang kentul. Makan macam-macam. Itulah ulama dulu. Biasa lepas 2-3 minggu tu biasa. Arabi 3 bulan. Tengok kisah depa. Sembahyang depa go mana kan? Tidur malam depa go nah. Mana depa tidur cukup sak. Kita lena kalau duduk lagu ni bukan puas lena kan. Lagu tu lah ulama. Lena hanya untuk rehat badan sak duduk tu. Jaga. Hebat. Dia. Lena sampai ke subuh dah. Jaga cerah.
Tu beza lama dulu kan. Saya dengar puak ni kata kalah Nabi pula dah. Macam-macam. Biar pergi kat depa. Balik kepada yang tadi yang budak-budak tu. Awak tu kan nak bagi kan. Kalau tak ada sebenarnya budak tak ada gendong. Tak sah dia. Tak terangkat dia punya rukun haji dia. Tak boleh pasal syarat tawaf. Taklah. Kira rukun haji tak habis, tak jadi haji. Tak jadi haji kecil. Kalau tawaf sunat sekalipun lah. Kalau tawaf sunat sekalipun tak jadi tawaf sunat. Tak dapat pahala tawaf. Tak dapat. Jadi ronda saja. Ronda saja. Tawaf saja. Kalau orang itu, kalau orang tak tahu, pakai gendong itu. Pakai gendong itu dia tak ambil sembahyang dah kat anak tu. Tak boleh. Pasal syarat sah kita nak tawaf mestilah ada wuduk. Sama ada kita buat haji sendiri, umrah sendiri ataupun dibuat untuk kita. Itu masalah budak-budak kan. Kalau budak-budak kecil yang tak memayis, memang dia kena niat pewali dan dibawa pewali. Bukan boleh budak-budak lari pi lah kot benar bagi cukup 7 round sudah. Tak boleh. Biarpun palabo kena jaga ya. Dia tak boleh lepas je. Tak boleh. Dia kata adik lari 7 kali. Tak ada. Dia kena kita yang bawa dia. Palabo kena jaga perang tu. Itu jadi haji Maboro. Dia kena ikat pakai masih tip tu tip duduk tu. Kita kena kepala bau dia. Kena jaga kepala bau kita pun kena jaga. Kalau kita bawa dia tawaf kita dulu. Baru tawaf dia. Kita tak boleh sekali tawaf tu kira dia dengan kita. Tak boleh. Mana kena buat 14. Habis kita baru buat dia. Kita nak kata buat kat dia dulu. Tak boleh. Kena diri kita dulu. Pasal kita nak buat dia. Kena hak tolong buat tu pun mestilah dia yang dah sudah selesai. Kalau dia pun tak selesai, nak selesai orang pun lah. Kan? Tu buat haji umrah tu. Banyak. Dia pakai gendong, dukung lagu tu ya. Ni anak duduk belah ni. Kiblat belah mana? Yang Palabu kot tu. Kaabah duduk tahun tu kan. Banyak lagu tu lah duduk tengok. Babalah senak kata, mu nak tahu. Orang jahil tak haji, pergi buat haji umrah lah. Jahil sungguh manusia lah. Duduk ni kita tak nampak. Bila buat haji umrah tu kita nampak jahil banyak tu. Oh, ini hantam lah. Pergi melontak subuh. Dia kata pergi melontak subuh elok awak. Orang tak ada. Kenyang kat hang. Pergi melontak subuh tu. Dia cik kata, duk kira tak mau ramai. Melontak telaga buruk belakang rumah tu lah. Kan? Dah tempat Mekah. Memang tempat ramai pun. Dia kata ramai orang Palahok. Iyalah, dah waktu dah. Pergi pagi. Nak ada apa kalau pagi untuk hari kemarin tak apa. Ni pagi untuk hari tu mana boleh. Kadang-kadang tu dia pergi hari kedua tu dia pergi subuh. Dia cover 2 hari terus. Dia balin 14 kali. Mana boleh satu jamrah. Macam-macam lah. Saya kata mana boleh buat begitu. Hampir Tenggalong lain. Pergi pula lah. Macam-macam lah kita pergi duduk sana. Ya Allah kata. Pok ni kira ada duit ni nak pergi buat haji. Tak tahulah. Pergi situ Allah. Kadang-kadang kita lari pergi duduk sana lain. Takut tengok. Lepas buat ikut dan lepas kita habang orang tak dengar. Dengar apa tak. Hang pun main buat haji kali dengan aku. Dah kita pun hidup tahun lain. Kita dengar nak kena tegur. Payah. Tapi dia haji memang disuruh lepas subuh kan? Untuk menetap. Kan mau lepas subuh lepas subuh. Ambil kau mana ambil tahu apa. Tak wajib suruh buat lepas subuh. Mana boleh. Kalau lepas subuh untuk hari kemarin tak apa. Dia setiap hari dia masuk lehok. Yang paling panjang waktu sekali melontak hari pertama. Start lohok hari yang 11. Habis dia sampai jatuh matahari hari 13. Dia kata pergi bila tak apa. Pergi hari ketiga tak apa. Melontak hari pertama tak ada masalah. Memang waktu dah. Kalau hari ketiga dia melontak hari pertama dia panjang. Sebab dia boleh pergi sampai 3 hari. Hari yang kedua expired dia 2 hari. Hari yang ketiga lebih pendek.
Daripada lohok sampai maghrib. Kalau orang macam ni orang. Ha. Wajib tak tahu pandai. Kan pada tu kalau kita tak dan pergi melontak malam tu baru dan kena bayar dam sebab luput apa nama wajib haji. Dia bukan rukun, kalau rukun tak boleh ganti. Dam kena, ganti tak boleh. Kalau wajib haji, kalau rukun wajib haji boleh bayar dam sebagai ganti. Ya haji tak jadi mabrur dah. Bila terlibat dengan perkara haram masa haji umrah, haji mabrur gugur. Payah haji. Tak tertib dah cukup payah. Merongot aduh, payah nak mampu buat haji ni. Lebih haji mabrur. Susah. Habis lah. Apa metro-metro ni aku. Oh, tempat ujian. Kadang kita tak kacau orang. Lepas kerja belah kaki kita, sakit nak mampu. Kan? Tunggu main debuk. Aduh. Boleh 3 kali. Haji ni tunjuk aku kalau start mampu aku kan. Ada di Mekah aku tahan. Habis. Allah. Nak sabar sungguh. Haji macam tu. Nah, biar orang pergi tuan-tuan. Masalah jika khunsa wati akan perempuan, maka tiada wajib mandi khunsa. Dan jika ia keluar maninya sekalipun. Nah, ni tentu. Wallahu a'lam, orang pergi tuan masalah. Lima apa? 6. Bagi tambah apa? Ke 3 tu. Lebih kurang 3 suku. Tak semua. Saya ngaji dulu baca seminggu sekali. Saya baca seminggu sekali. Kali baca 2 muka, 3 muka. Terus lebih slow pada saya. Orang tua kan. Tak tahu semua lebih. Minggu sekali. Minggu sekali. Tak ada pasal senang. Kita Tapi dia baca aku tu. Tapi dia orang tua lah kan. Baca tak laju lah. Tapi boleh pergi 2 muka, 3 muka sekali baca. Dan lalu golib dia 2 muka. daripada 25. Kata kita pun tak ada lepas tu dah mati lah. Kita sambung sikit lagi. Boleh ke ni? Saya tak mau nak baca, nak main banyak-banyak je lambat. Dah pesoh kot tu. Tapi kalau baca surah masjid, saya tak baca laju. Baca tu duk none kot tu masalah ni. Sebaris tu habis. Kita buat daurah tak boleh gitu. Oh, tak mana muskil. Ya, gitu lah. Memang fungsi muskil, banyak muskil. Tanya Abang Zaki tu. Siapa yang boleh syarah masalah? Abang Zaki. Saya di soal ini dia nampak. Mufti. Boleh jadi mufti pun sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali al-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. نعوذ بك من هؤلاء الأربع وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وقبل الله منكم.